Okey. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Yang berbahagia saudara saya, saudara Tuan Haji Asri Abdul, pengurusi teknikal yang tidak jemu-jemu, Tuan Haji Asri Harun. Kita rasa berterima kasih juga pada malam ini kerana Ustaz Alhamdulillah terus komited dengan kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Makin ceria, masuk Ramadan, makin sihat namanya. InsyaAllah, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dari pimpinan wadah pusat, pimpinan wadah wilayah dan juga WAP wilayah, serta juga hadirin hadirat yang hadirlah secara maya ini, sama ada dekat dan jauh, kita ucap selamat datang. Malam ini kita berada dalam siri ke-7 Ustaz. Alhamdulillah, sejak kita lancarkan ini, kita tak pernah berhenti. Alhamdulillah. Ya, Ustaz pun ada masa, alhamdulillah lah dipermudahkan Allah majlis kita ni. Dan kalau mengikut kita malam ini sebelum Ramadan ini terakhirlah. Dan selepas itu kita Ramadan, kita dah ada acara Ramadan. Betul. Dan kita akan sambung balik insya-Allah dengan izin Allah Taala di Syawal insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ini kita minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu Ustaz telah mencerita soal mengenai dengan nubuah Rasulullah SAW. Bermula dengan uzlah Rasulullah selama hampir 3 tahun. Kemudian turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayah al-akhir. Kemudian selang beberapa ketika turunlah ayat Al-Muddatsir yang berselimut. Ini wahyu yang kedua ini. Kemudian Ustaz berhenti dekat Al-Muddatsir itulah. Pada malam ini kalau ikutnya, kalau ialah berada di tahap maknanya dakwah Nabi telah berkembang, Al-Muddatsir dan Wanzir ashiratakal aqrabin, dan akhirnya dakwah ni telah berkembang. Malam ini insya-Allah di bawah tajuk memperjuangkan kebenaran dan reaksi masyarakat Mekah. Saya mohon izin Ustaz sikit saja sebagai pengurusi, oleh kerana dah terakhir ini. Saya tertarik dengan Mubarak Furi. Dia mengulas walaupun ayat Ya Ayyuhal Muddatsir itu katanya pada zahirnya perintah ini mudah dan senang, namun kandungannya membawa arti yang jauh dan mendalam. Kesannya amat bermakna dan positif pada pelaksanaan dan realiti. Dan dia membayangkan saya ambil 1-2 ayat sahajalah. Bila ayat Ya Qum fa'anzir ini, maknanya seolah-olah wahai yang berselimut, bangun serta berilah peringatan. Seolah-olah seruan kepada berkata, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya sahaja akan hidup penuh kerehatan. Engkau ini adalah orang yang memikul tanggungjawab besar. Kedatanganmu bukan untuk tidur, bukan untuk berenak-enak dengan selimut yang mendakap, bukan untuk hidup tenang, dan bukan untuk berhibur dengan barangan yang meronokkan. Ayo bangun segera untuk tugas yang besar yang sedang menunggu kamu, yang sedang menunggumu. Kewajipan yang berat sudah pun disediakan untukmu laksanakan. Panjang lagi, sekadar bila saya baca merenung di mana kita lah yang berehat, rasa selesa, rasa dengan ialah Allah Akbar. Kita rasa jauh lagi lah. Tapi alhamdulillah lah dengan kita belajar oleh Ustaz melalui liku-liku ini, dan kita berada dalam jemaah dan kita taklah terasa sangat terpinggir. Ada jugalah atas landasannya insya-Allah. Jadi pada malam ini saya tidak membuang masa. Saya dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz.
Jazakallahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Sulaiman selaku moderator ataupun naqib kita pada malam ini. Al-Fadil Tuan Haji Asri Abdul, pengerusi wadah wilayah Persekutuan Haji Asri Harun, pengarah teknikal kita dan pimpinan wadah di peringkat pusat yang ada bersama-sama kita pada malam ini, dan juga pimpinan wadah di peringkat negeri serta para pengikut setia kuliah sirah wadah wilayah Persekutuan pada malam ini. Alhamdulillah, seperti yang Ustaz dah sebutkan tadi, Ustaz Ahmad sebutkan tadi, berkenaan dengan huraian surah Al-Muddathir itu berkenaan dengan wahai orang yang berselimut. Jadi ana tambah sikit saja lagi berkenaan dengan surah Al-Muddathir itu. Kalaulah surah Al-Muddathir diturunkan ketika Nabi dalam keadaan berselimut, dalam keadaan tidak tahu hendak bertindak bermula dari mana, maka setahun kemudian turun lagi surah Al-Muzammil yang juga bermaksud wahai orang yang berselimut, yang mana ketika itu Nabi SAW diselubungi walaupun tidak berselimut seperti mana Al-Muddathir, tetapi Nabi SAW diselubungi dengan kebuntuan dalam menggerakkan dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah Al-Muzammil. Di situ ada perbezaan antara konteks Al-Muzammil, berselimut Al-Muzammil dengan berselimut Al-Muddathir. Kalau berselimut Al-Muddathir seperti yang Ustaz bacakan tadi, Ustaz Mak bacakan tadi, berkenaan dengan huraian Al-Mubarakfuri, berkenaan dengan bangkit untuk menyampaikan dakwah. Tetapi berselimut Al-Muzammil itu pula adalah kalau Muddathir, Nabi macam tak tahu nak buat kerja apa, ataupun belum tahu, secara lemah lembutnya belum tahu nak buat kerja apa. Tapi Al-Muzammil, Nabi dah tahu buat kerja apa, tetapi Nabi menghadapi kebuntuan. Maka sekali ini Allah Subhanahu Wa Taala menuntut Nabi SAW sekali lagi untuk bangkit keluar dari berselimut yang menyelubungi baginda dalam gerakan dakwah itu, sehingga baginda SAW mendapat dua dimensi pertahanan diri yang begitu hebat, iaitu dimensi rohani dan juga dimensi gerakan secara fizikal. Jadi sebab itulah saya mengenang sedikit huraian daripada almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, bagaimana surah Al-Muddathir itu diturunkan terlebih dahulu sebelum surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir itu terlebih dahulu diturunkan sebelum surah Al-Muzammil. Tetapi dari sudut susunannya, surah Al-Muzammil terlebih dahulu sebelum surah Al-Muddathir. Ya. Jadi kenapa begitu? Kalau kita tengok dari sudut susunan, sememang dan sepatutnya pertahanan diri dalaman spiritual ini mesti didahului sebelum kita membuat gerak keraja dakwah secara fizikal. Tanpa pertahanan diri dan juga kekuatan dalaman, maka kita akan menghadapi kebuntuan. Kalau tidak percaya, maka lihatlah kepada apa yang telah Nabi SAW lalui dalam gerak kerja dakwah pertama baginda selepas turunnya surah Al-Muddathir itu. Itu yang ada hikmah. Setiap Al-Quran itu walau sepatah huruf sekalipun ada hikmah, apatah lagi dari sudut susunan surah-surah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama surah tersebut dan sebagainya, semuanya membawa kepada nilai yang tertentu. Every word counts ataupun every word values. Ada nilai semuanya. Ya? Jadi itulah saya nak sambung sikit bila sebut pasal Al-Muddathir ini memang menyentuh perasaan jiwa setiap orang yang meletakkan dirinya sebagai diri dakwah ataupun da'i ini tadi, insya-Allah.
Baiklah, ahli-ahli usrah yang kita kasihi sekalian, masuk kepada topik kita pada malam ini. Mungkin lain versi kitab, lain dia punya pembahagian topik. Tetapi apa pun, kita melihat kepada peringkat-peringkat dakwah Nabi SAW. Jadi peringkat dakwah Nabi ini ada ulama membahagikan kepada dua sahaja. Dakwah Mekah, dakwah Madinah. Tapi ada ulama yang membahagikan sampai 5 pembahagian. Itu perincian detail berkenaan dengan sirah ni. Yang 5 ni apa dia? Iaitu ketika di Mekah, 13 tahun di Mekah, 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian masuk kepada peringkat dakwah secara terbuka. Nabi SAW berhadapan pula dengan pemulauan, ya, berhadapan dengan ancaman dari bentuk kita kata ghazwatul fikriyah, iaitu peperangan ataupun peperangan pemikiran ataupun serangan-serangan pemikiran. Kemudian Nabi SAW menghadapi 3 tahun pula pemulauan dalam bentuk fizikal ke arah seluruh umat Islam dan juga ke atas kaum Bani Hashim. Jadi kalau kita tengok situ dah ada 3, ya. Maknanya 3 tahun pertama secara sembunyi, 3 tahun kedua secara terbuka dan menghadapi serangan-serangan pemikiran daripada orang-orang Arab Quraisy, dan 3 tahun menghadapi serangan fizikal secara menyeluruh apabila Nabi dan juga umat Islam dipulaukan di lembah Bani Hashim selama 3 tahun. Dan masuk pula kepada 3 tahun yang terakhir, iaitu selepas kewafatan Khadijah dan survival Nabi SAW sehingga diangkat Mi'raj dan sampailah kepada hijrah. Jadi tamat 13 tahun semuanya. Manakala di Madinah pula, Nabi SAW membina negara. Dan dalam peringkat bina negara ini pun ada 2 peringkat besar, iaitu sebelum daripada perjanjian damai Hudaibiyah dan juga selepas perjanjian damai Hudaibiyah. Jadi kalau kita lihat kat situ, ada 5 pembahagian. Begitulah pembahagian-pembahagian dalam kalangan ulama-ulama sirah berkenaan dengan period dakwah Nabi SAW. Baik, kita pergi ke bab seterusnya. Peringkat pertama, jihad dakwah. 3 tahun dakwah secara rahsia. Ini secara mudahnya selepas daripada Al-Muddathir sampailah kepada peristiwa ucapan Nabi SAW secara terbuka buat kali pertama di Bukit Safa, di kaki Bukit Safa, ya. Bukit Safa itu sebenarnya dia menjadi seperti platform semula jadi yang pertengahan antara lembah Mekah ni tadi ataupun lembah Bakkah asalnya, ya. Di sebelah kanan adalah kawasan pasar ataupun kawasan perdagangan, mana di sebelah kiri. Kalau kita duduk di Bukit Safa menghadap ke Bukit Marwah, maka di sebelah kanan kita adalah pasar, ya. Di sebelah kiri kita adalah tempat ibadah, iaitu Baitullahil Haram. Itulah gambaran mudahnya. Jadi sebab itulah Bukit Safa ini menjadi seperti tempat fish corner kepada orang-orang Arab Quraisy pada masa itu. Fish corner, bolehlah, ya. Jadi saudara, itu peringkat dakwah secara terbuka. Jadi 3 tahun pertama ni, kumpulan pengikut terawalnya siapa? Kumpulan pengikut terawal ini adalah terlalu sedikit, ya. Dan mereka adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan Zaid bin Thabit bin Shurahbil Al-Kalbi, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sajalah mereka yang terawal yang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar turut menyeru kepada Islam, yang menjadi franchisee dakwah. Franchisee dakwah iaitu Abu Bakar, dia berjaya mengislamkan Uthman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair ibn Awam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi, ya. Dan mereka berlapan ini mendahului orang lain dalam menerima Islam, dan merekalah kumpulan pengikut terawal dan golongan hadapan di dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat al kat situ, dia mewakili
kaum ataupun kabilah mereka. Jadi kalau kita lihat ya, peringkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mengamalkan franchise dakwah. Abu Bakar At-Taimi. Jadi Abu Bakar ni daripada At-Taimi ada Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Manakala Bani Zuhrah ada Abdul Rahman bin Auf. Bani Zuhrah Az-Zuhri, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bani Zuhrah juga Az-Zuhri. Uthman bin Affan, Bani Umayyah Al-Umawi. Az-Zubair ibn Awam Al-Asadi. Al-Asadi ni satu Bani Asad, juga dikenali sebagai antara 11 Bani utama di Mekah pada masa itu, ya. Dalam kalangan orang Islam terawal juga adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kemudian diikuti dengan orang yang digelar Aminul Ummah, iaitu Ubaidah Amir ibni Al-Jarrah, ya. Abu Ubaidah Amir ibni Al-Jarrah dari Bani Haris bin Fihrin. Kemudian Abu Salamah ibni Abdul Asad Al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi, Uthman bin Maz'un, dan juga adik-beradiknya Qudamah dan Abdullah ibni Maz'un. Uthman bin Maz'un ini tak ada bani sebab dia bukan Quraisy. Dia adalah orang-orang yang berhijrah ke Mekah lalu berniaga sehingga jadi kaya raya di Mekah. Ubaidah ibn Haris Al-Muttalib ibni Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan isterinya Fatimah ibn Al-Khattab Al-Adawiyah. Adik perempuan Umar ibn Khattab, Khabbab bin Arad dari Bani Habsyah. Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali juga dari Habsyah. Mereka ini juga dikenali sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Baik. Ini semua nama-nama yang awal memeluk Islam. Kemudian kita nak tahu juga, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memeluk Islam mengajarnya, mesti ada ibadah. Maka ibadah terawal yang diamalkan oleh As-Sabiqun Al-Awwalun ini juga adalah solat. Ya. Jadi kalau yang menariknya dalam bab solat ini, ia antara ibadah yang terawal yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan solat pada peringkat awal itu 2 waktu sahaja. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Maknanya subuh dan juga asar. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yang nyata dan muktamadnya bahawa sebelum Isra', Rasulullah SAW dan para sahabatnya memang mengerjakan salat. Tetapi yang menjadi perselisihan dalam kalangan ulama adalah apakah salat itu salat 5 waktu, ya? Jadi adakah salat itu juga merupakan salat yang berdasarkan waktu dan sebagainya? Dan hakikat yang tidak dapat disolat ialah salat fardu 5 waktu hanya selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj. Al-Harith ibni Usamah meriwayatkan sebuah hadis daripada jalan Ibnu Luhai'ah secara mausul kepada Zaid bin Harithah. Katanya, pada permulaan Rasulullah SAW mendapat wahyu, Jibril datang kepadanya mengajarkan baginda berwuduk. Tapi sistem wuduk tu dah ada asal lagi. Dah mula-mula lagi. Selepas selesai berwuduk, baginda mengambil secedok air dan merenjiskan kemaluannya. Dan hadis yang sama juga di pengertiannya turut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis yang sama juga turut diriwayatkan oleh Al-Barra ibni Azib dan Ibni Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis Ibnu Abbas menyebutkan yang demikian itu adalah kewajipan yang terawal. Mana Ibnu Abbas ni dia menghuraikan pula situasi tersebut, bukan hanya semata-mata meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisham, salah seorang ulama sirah, menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya apabila hendak solat, mereka akan pergi ke celah-celah bukit lalu mengerjakan solat secara berselindung daripada pengetahuan kaum mereka. Pernah sekali Abu Talib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali sedang bersolat. Lalu dia pun bertanyakan mereka tentang hal itu. Apabila beliau mengetahui duduk perkara sebenarnya, maka beliau menyuruh mereka supaya tabah. Inilah dia Abu Talib. Dia dah tengok Ali solat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ibadah jenis apa kamu buat ni? Oh, inilah solat dan sebagainya dan sebagainya. Dia diceritakan oleh Sayyidina Ali dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka katanya Abu Talib, teruskanlah ibadah kamu itu, cara kamu itu, tapi percayalah kamu akan menghadapi musibah. Jadi Abu Talib dia dah boleh baca sebenarnya, tapi iman, hidayat tidak menyapa di hatinya, ataupun dia tidak menerima sapaan iman dan hidayat di hatinya, menyebabkan dia kufur sampailah meninggal. Jadi saudara, berita sampai ke pengetahuan Quraisy secara umum. Apa sikap orang-orang Quraisy bila tahu cerita dakwah Nabi ada agama baru? Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata, ini bukan Imam Al-Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali ini saya sempat dengan dia masa di Mesir dulu. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata, berita-berita ini sampai ke pengetahuan orang-orang Quraisy tapi mereka tak ambil peduli. Boleh jadi mereka menyangka Muhammad adalah sama seperti golongan pengkaji agama yang sering berbicara tentang ketuhanan dan hak-hak ketuhanan seperti yang dilakukan oleh Umayyah ibni Abi Salti. Itu orang Taif yang saya dah sebut nama beliau ini dalam 2 siri yang lalu. Qis bin Sa'adah yang melahirkan syair-syair indah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak sampai juga kepada level ma'rifatullah di situ. Amru ibn Nufail. Amru ibn Nufail ni siapa dia? Ini adalah ayah, datuk. Datuk kepada Sa'id bin Zaid bin Amru ibn Nufail yang merupakan antara pengkaji agama terawal di Mekah dan menolak kepada keberhalaan. Tapi mereka tak kisah. Tak apalah, geng-geng ni bukannya ada pengikut pun tak lama. Sekejap yang macam cendawan lepas hujan je. Akhirnya mereka akan biar je kita sembah berhala. Dan mereka juga tak nampak bahawa para pendakwah ini ataupun para pengkaji agama ini mencabar ketuhanan mereka, iaitu berhala-berhala itu tadi. Sebab itu mereka tak ambil peduli apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, dalam diam-diam mereka tetap memerhatikan berita yang tersebar ini dan sejauh mana kesannya, lalu mereka mula mengintip-intip untuk mengetahui hasil dan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tahun pertama tanpa curiga. Setelah 3 tahun berlalu, dakwah masih lagi dijalankan secara rahsia dan individu, dan sepanjang tempoh ini terbentuklah sekumpulan jemaah orang-orang mukmin yang berasaskan kepada persaudaraan, tolong-menolong, menyampaikan risalah dan membantu meneguhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi cabaran dakwah itu begitulah. Pada peringkat awal ia kelihatan tenang saja. Tetapi laut tak sentiasa tenang dan juga hujan panas tidak sampai ke petang. Ada juga cabaran-cabarannya. Setelah ini nak kaitkan dengan surah Al-Mudaththir yang Ustaz Mat baca huraian dia tadi tu, ya. Kita selesa sebenarnya, kita usrah tiap-tiap malam, kita lepas usrah wadah persekutuan, wadah negeri pula, wadah sebagainya, wadah pusat. Kita pun berhujah depan-depan kita, baca tafsir ayat-ayat tu hebat sangat. Di depan ayahanda-ayahanda dan juga adik kekanda-kekanda kita dalam usrah. Hebat. Tapi ahli usrah ni tak berkembang. Daripada mula-mula usia 20-an, ketika saya mula-mula aktif dengan Abim, abang-abang seperti Ustaz Mat, Haji Asri, dua-dua Asrian, rambut hitam lagi masa tu. Kita pula rambut tengah lebat lagi masa tu. Tapi apabila 20 tahun, kita pun meningkat, rambut kita dah mula memutih. Abang-abang ni rambut makin tak ada. Anggotanya macam tu juga. Tak berkembang. Sebab apa? Dakwah ni bukan senang. Nak memujuk orang datang ni bukan senang. Maka sebab itu, kalau kita lihat kepada pembahagian period dakwah Nabi SAW ni, Allah bagi izin 3 tahun je untuk dakwah selesa. Dakwah yang tidak diganggu-gugat oleh orang-orang yang mungkiri dan dakwah ni. Selesa.
tiba-tiba turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, surah Syu'ara ayat 214. Ayat yang turun ini terdapat dalam surah Syu'ara. Surah ini permulaannya menyebutkan kisah Nabi Musa AS. Ini memang dah flow penceritaan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan bagaimana kisah Nabi Musa AS berdakwah ini memang penat sungguh. Ulul azmi yang antara ulul azmi yang hebat ini adalah Nabi Musa AS yang memang banyak sungguh cabaran dia. Nabi Musa AS membesar dalam istana, ya, mengkritik amalan-amalan sosial dan juga amalan-amalan keagamaan Firaun laknatullah bukan satu perkara mudah, tuan-tuan. Ya, kritik sehingga dihukum bunuh. Sampai tahap itu. Maka kisah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba sampai ayat 214. Pup wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan dan amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Nampak? Bila baca ayat ni, saya terpukul diri saya sendiri, bukan pada orang lain, bukan saya nak memukul, saya terpukul. Sebab apa? Sebab contohnya, dulu ABIM, saya tak sempat PKPM sebab saya belajar di Mesir kan. Jadi saya tak sempat PKPM. Terus pada ABIM. Dari ABIM, habis tempoh usia ABIM, habis kontrak 40 tahun. Masuk wadah kan. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, berapa orang yang saya dapat tarik untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah ABIM ini dalam kalangan anak beranak sendiri. Berapa orang? Kan? Susah. Memang susah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh mulakan dengan wa'azir ashiratakal aqrabin. Cuma sekarang ni yang mudah sikit apa? Sebab anak-anak dah membesar. Kan? Besar seorang, hantar suruh pergi usrah ABIM, usrah PKPM, usrah wadah, hantar. Kan? Hantar dan suruh kebiasakan. Ada gerak kerja sukarela, suruh masuk, suruh sertai. Ya. Jadi, itulah dia cabarannya. Nak sampaikan dakwah dalam lingkungan. Cabaran dakwah lingkungan. Bukan satu perkara senang. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak firman satu ayat khusus berkenaan dengan inzar, peringatan kepada kaum Qarabah. Baik, Nabi SAW, saya baca terus ya. Saya baca ni, bukan baca, saya huraikan terus. Jadi apabila terima ayat ni, Nabi SAW faham dengan kisah Nabi Musa-nya, juga kisah Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan juga Nabi Ibrahim AS, terbuat dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi Nabi faham keseluruhan surah tersebut dan kenapa mesti bermula dengan wa'anzir ashiratakal aqrabin. Gitu ya. Jadi saudara, bila Nabi SAW menerima ayat ini, maka tanpa berlengah lagi baginda telah berdepan dengan Bani Hashim untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Baik. Apabila Rasulullah SAW membuka bicara, Abu Lahab terlebih dahulu berucap. Katanya, mereka ini adalah bapa-bapa saudara kamu serta sepupu-sepupu kamu. Maka cakaplah, tinggallah mereka yang masih kecil. Ketahuilah, bukan semua kaum kamu di tanah Arab ini yang terdaya untuk datang. Maknanya besarnya Bani Hashim ni, ada seluruh pelusuk semenanjung tanah Arab. Tapi tak semuanya mampu datang. Yang ada di Mekah ini semua dah hadir. Tolak budak-budak kecil je. Semangat Abu Lahab. Ketahuilah akulah yang lebih patut mendengar daripada-mu, sebab dia rasa diri dia ni adalah bapa saudara yang paling tua, Abu Lahab ni, ya, banding dengan orang lain. Jadi aku patut dengar dulu. Aku ni ketua Bani Hashim. Dia angkat diri dia sebagai ketua Bani Hashim. Baik. Cukuplah engkau cakapkan kepada anak cucu datuk nenekmu, kalau engkau buat begitu maka ianya lebih mudah bagi mereka daripada memaksa seluruh anak pinak Quraisy dan juga orang-orang Arab lain datang untuk mendengar daripadamu. Aku lihat tidak ada seorang pun yang membawa adik-beradiknya seperti yang aku bawa ini. Maknanya semua adik-beradik Bani Hashim yang masih hidup pada masa itu, anak-anak Abdul Muttalib, semua dia bawa. Dia kata, akulah ni
Yang bawa semua ni. Pandai je. Ya. Walhal kawan tu datang sendiri. Kawan tu lebih kenal Muhammad berbanding dengan Abu Lahab ini. Kenal memang kenal lah Abu Lahab tu, kan? Tetapi masalahnya dari sudut kepribadian mereka tahu siapa yang lebih dan siapa yang kurang dalam diri kedua-dua mereka itu, ya. Kemudian baginda pun meneruskan, sesungguhnya orang yang merintis jalan ini tidak pernah dituduh berbohong oleh keluarganya. Maknanya Nabi sendiri mungkin aku tak pernah berbohong selama ini. Kaum kerabatku pun kata aku ni adalah orang yang tak pernah berbohong. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua, khususnya dan kepada seluruh manusia amnya. Demi Allah, kamu pasti akan selamat, sebagaimana kamu pastinya akan tidur, dan kamu pasti akan dibangkitkan sebagaimana kamu jaga daripada tidur. Ya? Baik. Dan pastinya kamu akan dihisap terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Balasannya hanyalah syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Kali pertama, orang-orang Arab Quraisy, khasnya Bani Hashim, mendengar ucapan seperti ini. Baik. Balasannya hanyalah syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Lalu berkatalah Abu Talib, sungguh kami suka untuk membantumu dan mendengar nasihatmu, serta sangat mempercayai berita yang engkau sampaikan. Mereka ini adalah adik-beradikmu yang sedang berkumpul. Sementara aku hanyalah salah seorang daripada mereka, dan akan tetapi akulah yang paling segera menyahut apa yang engkau suka. Maka buatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan mempertahankan kamu. Akan tetapi diriku sendiri belum terasa untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Itulah dia masalahnya Abu Lahab. Semangat tu, aku jaga, aku apa semua sekali, aku backup. Tapi buat masa ni belum lagi aku bersedia nak menerima ataupun meninggalkan agama Nabi, agama datuk nenek kita, ya. Dan mereka menyandarkan agama Abdul Muttalib kerana Abdul Muttalib ini adalah ketua Mekah yang paling legenda kerana berjaya mengekang kemarahan tentera-tentera bergajah dulu. Sebab itulah mereka ini menggelarkan Millah Abina Abdul Muttalib. Dia selalu sebut gitu. Baik. Jadi setelah Nabi SAW berdakwah dan Abu Talib nampak macam kendor, macam nak terima dakwah itu, Abu Lahab dah bagi warning awal-awal lagi. Dia kata apa? Demi Allah, ini adalah keburukan. Halanglah dia sebelum dia mempengaruhi orang lain daripada kamu. Lalu Abu Talib berkata, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi hayat masih ada. Di situlah bermulanya clash di antara Abu Talib dan juga Abu Lahab ni tadi. Tuan-tuan, itu kisah dia. Dan Abu Lahab bagi amaran, Muhammad, muna amal-amalah agama kamu, tapi jangan ganggu agama Abdul Muttalib. Selalu duduk sandarkan kepada Abdul Muttalib. Mentang-mentanglah kawan tu ayah dia satu hal, kemudian dianggap sebagai wira Mekah. Itu yang jadi, bila sebut nama Abdul Muttalib, semua orang akan pay attention, tuan-tuan, ya. Maka setelah disampaikan di Bukit Safa itu, mengikut hadis riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya apabila turunnya ayat dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, surah Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi pun naik ke atas Bukit Safa lalu menyeru kepada Bani Fihrin, Bani Adi dan semua Bani Quraisy untuk mendengar ucapan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sikit lagi, saya ambil sikit lagi. Dan kemudian Abu Lahab ni dia duduk tunggu tengok nanti rasa dari bawah. Tengok-tengok Nabi meneruskan juga dakwah. Bila Nabi meneruskan dakwah, maka Abu Lahab pun berlari ke atas Bukit Safa yang tinggi itu, lalu telah menampar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama dakwah secara terbuka. Dan kata-kata Abu Lahab mudah saja, bahawa kalau kamu Muhammad menyampaikan dakwah ini keluar daripada kelompok Bani Hashim, jaga kamu. Tapi kalau kamu nak amalkan sendiri, pergilah ke mana-mana pun, kami tak peduli. Asalkan kamu boleh menjaga Mekah ini bersama-sama dengan orang-orang Mekah yang lain. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu yang saya katakan tadi, sebagaimana yang dijangka, tak semestinya
yang dijangka itu, yang dirancang itu akan menjadi kenyataan kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi contohnya bila Abu Lahab pesan Muhammad sendirilah dakwahmu ini, jangan disebar kepada luar. Bahkan kalau kamu sebar, aku akan bertindak kasar terhadap kamu. Itu kata Abu Lahab, ya. Tiba-tiba Nabi SAW di Bukit Safa terbuka. Itu yang Abu Lahab kejar naik ke atas Bukit Safa, lalu begitu tampar Nabi SAW sehingga Allah Ta'ala sumpah dengan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb, celaka. Orang Arab ni selalu dia menyumpah, dia kata apa? Tabballak, dia kata celaka kamu. Ya, sekarang ni Allah Ta'ala guna tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Di situ setelah Abu Lahab menampar Nabi SAW di Bukit Safa, tuan-tuan, ya. Itulah dakwah yang pertama sudah menghadapi cabaran yang tidak dijangka apabila sentuhan fizikal daripada Abu Lahab yang amat menyayangi Nabi SAW tiba-tiba kali ini beralih watak. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat itu dulu. Kita sambung berkenaan dengan rombongan Quraisy bertemu Abu Talib ini selepas Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi saya buka kepada medan perbincangan Tuan Haji, ya. Ustaz Mat, silakan. Okey, Mak Sulaiman. Sorry, minta maaf. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan mengenai tahap-tahap atau peringkat-peringkat dakwah Nabi di Mekah, dan bagaimana peringkat awalnya 3 tahun secara sembunyi dan kemudian secara berterus terang atau iklan dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi kita nampak yang terakhir tadi bagaimana Nabi telah mula, maknanya peringkat awal sedikit saja dakwahnya pun dah mula dah Abu Lahab menunjuk reaksi yang emosional lah, walaupun anak saudaranya seorang yang baik, amanah, yang disayangi. Tapi kalau berdakwah ini menyeru kepada agama selain daripada agama nenek mereka yang salah, yang sesat itu, dah mula nampak cabaran-cabaran. Mungkin kita ada kaitannya dengan peringkat dakwah kita di negara kita ataupun dalam dunia hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buka perbincangan kita, insya-Allah. Kita ada masa yang panjang. Tuan-tuan, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya terima kasihlah Ustaz Zamri mengupas aspek dakwah yang kita perlu sampaikan kepada keluarga terdekat tu kan, yang mana rata-rata saya rasa dalam jemaah kita ni macam kita kurang berjaya lah untuk dapat melakukannya. Mungkin ada jemaah lain lebih berjaya untuk mencapai tujuan itu. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat keluarga, tapi dapat juga orang lain. Tapi orang lain pun dalam pengalaman saya sendirilah, tak ada juga ya yang secara fardiyah lah, secara peribadi atas apa yang saya lakukan, melainkan tak mungkinlah dakwah kita secara kolektif, secara seminar-seminar kita dapat menarik perhatian orang itu.
Tapi itulah macam mana pun, sama ada di kalangan keluarga terdekat ataupun di kalangan orang lain pun, kemampuan kita untuk mendapatkan ahli baru ni sangat sedikitlah berbanding dengan misi dakwah yang besar itu. Jadi itulah patutnya jadi perbincangan juga lah di kalangan kita ni, bagaimana untuk membaiki keadaan ini. Kami macam anak-anak ni, setelah anak-anak dah besar sikit, masa kecil kita bawa juga tahu anak-anak pergi program jemaah kita ni. Kemudian masa Dr. Rahman Quraish buat program Keramka tu, kita pun bawa juga anak suruh menyertai program itu kan. Di masa itulah tahun 90-an. Tetapi itulah tak nampak juga kesannya, dan dah anak-anak dah makin besar ni, kita cuba jugalah buat usrah online dan sebagainya. Tapi masih belum ada hasil yang jelas bagaimana nak mendapatkan penglibatan mereka itu. Cukup dulu saudara moderator. Ya, terima kasih pengalaman. Assalamualaikum. Salam. Sila Cik Azizi. Kata tak ada. Anda minta maaf, Anda usaha juga untuk hadir. Alhamdulillah. Kebetulan Peti Besar tak dapat datang, jadi majlis perasmian dipendekkan. Okey, Anda nak cuba bukan Anda nak bertanya soalan sebenarnya. Kalau yang hadir semua sini jemaah, Anda rasa lebih baiklah tak ada orang luar. Begini Ustaz Zamri, nak minta pandangan Ustaz. Adakah mekanisme yang zaman Nabi menghususkan penghususan di peringkat sahabat ni? Sebab anda tengok di Perak sendirilah, bila anda cuba mobilize sahabat-sahabat mengikut kepakaran, dia nampak ada tarikan dalam jemaah ni. Kalau kita harung semua untuk satu perkara dalam sudut dakwah yang nak kita lakukan, mungkin sahabat-sahabat ni mungkin tak ada kepakaran, tak ada kemahiran. Tapi kalau ikut kita mobilize mengikut kepakaran di satu bidang, sahabat-sahabat ni nampak lebih cenderung untuk membantu jemaah. Ini antara idea daripada arwah Ustaz Azmi Shah juga. Dia bila dia turun ke Perak, dia minta laksanakan kalau boleh hantar mobilize kepakaran sahabat-sahabat ni, Syekh. Jangan kita harung semua sama je. Sebab kita bila kita harung semua sama, dia akan jadi ada yang pasif. Tapi bila kita khususkan, dia nampak mesra dan nampak agak bergerak sikitlah jemaah. Jadi adakah soalan ada tak zaman Nabi buat penghususan ni di antara sahabat? Ya, Dr. Azizi, alhamdulillah, terima kasih juga atas ulasan daripada Tuan Haji Asri kita, pengurusi kita. Memang satu cabaran lah sebenarnya, ya, untuk membawa generasi baru dan juga sahabat-sahabat kita ke dalam wadah kita ini, satu cabaran besar. Sebabnya mungkin orang selalu perlilah. Dia kata orang Abim ni warok. Nak mengaku dia tu Abim, susah sikit. Dia style ajak orang kepada kebaikan dan sebagainya. Lepas tu orang ikut jemaah lain, tak ikut jemaah Abim ni. Boleh jadi juga kita boleh jadi macam tu cara. Tetapi apa pun, sebagai respon kepada Tuan Haji Asri tadi, kita kena berani ajak mereka masuk jemaah kita. Sebenarnya kena berani. Tak bolehlah kita kata tak apa, saya berikan ini dah bentuk dah bentuk umum lah Islam nak macam ni.
Soal nak masuk jemaah mana-mana, terpulanglah. Kita kena berani dah sebut. Sebab anda pernah terlibat berkawan dengan satu jemaah ini, yang anda kira dari sudut kaderisasi dia cukup hebat. Dia bisorahah dengan jelas sebut, kena masuk jemaah kami. Kalau tak masuk dia begini. Walau dia tahu dah kita ni bekas YDP Abi Mesir. Tetapi dia cuba juga nak bawa. Masa tu anda di radio kan. Dia melihat besarnya aset orang radio dan sebagainya. Tak adalah anda nak minta jemaah kita pemulihan anda ni besar. Tidak. Masalahnya institusi anda kerja tu besar. Sepatutnya. Itu yang minta maaf lah. Anda pun pernah juga melepaskan kekecewaan apabila program-program kita buat program besar-besar. Anda pula pada masa tu ada aset yang boleh diberi percuma pada masa tu. Tapi jemaah kita tak sambut masa tu. Sayangnya. Jemaah lain yang sambut. Jadi kita terpaksa terbuka. Terimalah. Ya, terima saja. Begitu. Dan anda lihat juga dari sudut kaderisasi ni, kita orang-orang Abim Wadah ni tak jalan sangat matching anak-anak kita ni. Ya? Tak jalan sangat. Tapi ada satu wadah lain, ya, wadah lain, bukan wadah ini. Kan? Mereka bila anda pergi ke dia punya majlis walimah ni, memang geng-geng dia duk pergu ni antara anak lelaki perempuan dan sebagainya. Jadi generasi itu jalan. Kan? Dan anda pun pernah bekerja di satu sekolah yang dimiliki oleh satu wadah lain tu. Rakan-rakan sekolah ni baru ni anda dijemput untuk hadir. Dia kata, tak ingat ke ni anak murid ustaz dulu ni tu. Sama-sama sekolah, dia regu ke situ. Jadi kaderisasi dia tu berterusan. Kita risau juga ni, ya. Adakah selepas kita meninggal nanti, wadah ini akan diteruskan oleh generasi muda atau tidak? Atau selepas kita meninggal, semuanya wadah kita pun meninggal juga. Innalillah, kan? Itu kita na'udzubillah lah, tak jadi gitulah, kan? Jadi sekarang ni memang kita kena kerah lah. Mana anak-anak kita ni kalau jadi paksa lah. Apabila kita nak terbuka sangat supaya mereka pilih sendiri itu, mungkin pada masa itu kita kena ada juga konsep paksa rela lah, ya. Respon pada Tuan Haji Asri tadi lah. Baik, Dr. Azizi, begini. Memang Nabi ada buat pengkelasan untuk para sahabat. Memang ada. Itu jelas sangat. Seperti contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang berkepakaran dalam senjata, ditugaskan untuk senjata. Abu Bakar, memang diplomasi Abu Bakar ni, tak ada orang Quraisy yang tak terima Abu Bakar. Sebab itulah apabila ada geng-geng Badui ni tadi, seperti kita kata seperti biadab dengan Abu Bakar, orang kata heran. Ya? Orang Ansar dia pun heran. Macam mana boleh biadab dengan Abu Bakar ni? Sedangkan Abu Bakar ni tak ada orang tak boleh terima dia. Semua boleh terima dia. Ya? Jadi, kepakaran Abu Bakar dekat situ. Dan lebih menyerlah apabila sahabat-sahabat ini diminta untuk menghantar surat Rasulullah SAW kepada penguasa-penguasa dan juga raja-raja, Nabi memilih orang yang biasa di kawasan itu. Seperti contohnya Dihyah Al-Kalbi. Orang yang biasa dengan kawasan Syam. Sebab dia ni dulu adalah bekas penyanyi, penghibur, yang rata dah buat roadshow dan sebagainya. Jadi dia bagi itu. Jadi dalam bab pengkelasan ataupun pembahagian sektor ini, memang bukanlah yang warisan daripada almarhum Ustaz Azmi Shah itu, bukan satu, kita kata satu aplikasi. Tidak. Patutnya suatu kewajipan. Kita pandai melihat bakat seseorang itu di mana patut diletakkan. Ya? Abu Bakar tak pernah jadi panglima perang. Tapi Abu Bakar lah yang merupakan pakar diplomasi dan juga pakar dakwah Nabi SAW. Khalid ibn Walid tak pernah menjadi pendakwah secara terbuka, secara interpersonal, tapi Khalid ibn Walid adalah panglima perang. Begitulah, ya, berkenaan dengan peranan-peranan yang dimainkan oleh sahabat-sahabat Nabi berdasarkan pembahagian sektor oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okey, makin cantik soalan. Kita teruskan lagi. Bincangan agak bakat. Satu pandangan baiklah untuk dicontohi oleh rakan-rakan lain di tempat-tempat lain. Okay, sila tuan-tuan. Kita 2 hari sudah ada ikut
program. Ya, sis. Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fadal. Boleh ke bersuara? Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Puan Karimah atau Nadima Ring daripada Tawau, Sabah. Ya, sila. Menarik perbincangan yang tadi ya. Saya nak tanya soalan daripada Ustaz Zamri. Adakah hanya jamaah kita saja yang mengikut contoh sunnah dalam berdakwah pada umat manusia? Terima kasih. Okey, Ana jawab ya. Okey. Kita tidak declare bahawa jemaah kita saja yang ikut sunnah dakwah Rasulullah SAW. Tapi kita sedang berbincang untuk menjadikan jemaah kita ini sebagai benar-benar mengikut sunnah Nabi SAW. Banyak kekurangan, tetapi kita tidak beralah dan kita tidak akan rasa kecewa untuk terus mengamalkan apa yang telah Nabi SAW tinggalkan untuk kita. Jadi seperti soalan Dr. Azizi tadi itu cantik sangat. Bagaimana kita boleh menarik lebih ramai orang ke dalam jemaah kita dan dalam masa yang sama kita juga mengambil contoh gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau saya nak lanjutkan sikit lagi, baru teringat satu idea lagi berkenaan dengan soalan Dr. Azizi tadi itu. Nabi SAW dalam peperangan pun Nabi ada membahagikan pasukan Ansar, pasukan Muhajirin dan juga pasukan-pasukan tertentu daripada, sebab Ansar ni dia bukan semua orang Madinah tu Ansar. Ansar ini adalah Aus dan Khazraj yang telah menyambut Nabi SAW dan membantu Nabi SAW dan juga para sahabat Ridwanul alaihim ketika mereka mula-mula berhijrah. Ketika mula-mula berhijrah. Mereka ini sajalah yang mendapat gelaran Ansar. Jadi yang masuk Islam selepas itu tidak lagi digelar Ansar. Jadi Nabi SAW meletakkan pasukan Ansar satu pasukan, Muhajirin satu pasukan. Ini bukan diskriminasi ataupun kita panggil pecah perintah, tidak. Nabi meletakkan grouping ini supaya mereka berlumba satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik dan untuk menunjukkan contoh teladan terbaik di atas sama lain. Ini persaingan sehat yang dikupas oleh ahli-ahli sirah. Kenapa dalam peperangan Nabi tidak campur semua sekali itu, tak. Nabi buat dua pasukan. Dan kedua-dua pasukan itu ada kelebihannya. Kelebihan macam mana? Ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy Mekah, maka Muhajirin lebih faham tentang musuh mereka. Manakala ketika berhadapan dengan musuh-musuh dari utara pula, orang-orang Madinah ataupun Ansar ini lebih memahami gerak-geri seru mereka dan sebagainya. Itu kelebihan-kelebihan ini yang kita boleh bahagikan penyertaan para sahabat kita ke dalam wadah kita ini dalam bentuk sektoral tadi tu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita masih buka peluang lagi untuk perbincangan malam ciri terakhir sebelum Ramadan ini. Agak Ustaz bagi peluang pada kita lah. Panjang sikit masa. Boleh insya-Allah. Silakan. Mungkin Ustaz, ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ini juga dijadikan bahan pendekatan oleh dari segi musuh lah, dari segi musuh, dari segi perjuangannya
kalaulah A dengan B ni katakan bersaing, A mempengaruhi keluarga, isteri ataupun anak beranak kepada B ini untuk against ayat group itu. Macam kita contohlah Nabi Nuh, so anaknya tak bersamanya. So ini memberi satu implikasi, melambatkan atau menjatuh image. Oh tengok begitu. Jadi ini pun dari sudut negatif lah. Tadi Wanzir Asyid Atakal Akrabi itu dari sudut positif. Tapi aram pendekatan itu karena ini terutama kalau parti politik, kalau anaknya ataupun isterinya berlawan dengannya, dengan partinya. Jadi itu memberi image pukulan juga lah kepada satu grup lain. Jadi itu juga wallahualam sekadar pandangan Ustaz. Ya. Cantik. Yang lain tuan-tuan? Sila. Apa nama? Tak Ismail tak ada? Saya pun tak cek kehadiran. Kawan-kawan lain daripada Kelantan. Ya. Sila tuan-tuan. Dengar kan? Ya sila. Dengar. Ustaz, Ana nak tanya Ustaz sikit berkenaan dengan kaedah ataupun cara gerakan Islam lah. Sebab dalam pengalaman Ustaz, bacaan Ustaz, Ana ada tengok gerakan macam Ikhwan, mungkin Jemaati Pakistan, mungkin gerakan-gerakan Islam yang lain yang Ustaz amati. Sejauh mana mereka mengambil marhalah atau peringkat-peringkat ni untuk jadi garis panduan dalam gerakan masing-masing. Sebab maksudnya bila anda melihat Syed Qutb dalam dia bicara soal Hazadin dan dalam Ma'alim Fitorik dan semuanya, dia mengatakan bahawa cara Rasulullah bawa itu juga merupakan sunnah. Maknanya dakwah Rasulullah itu juga dianggapkan sebagai sunnah. Maknanya dia ada sebab kenapa Rasulullah bergerak di peringkat Makkiyah begitu rupa, dan perlunya juga dalam kita nak bina kekuatan jamaah, maka perlu juga ada ciri-ciri mengikut sunnah. Maknanya tak perlu bina akidah dulu. Peringkat Makkiyah itu ditanamkan akidah dan ukhuwah Islamiah. Terutama sekali bila anda melihat 5 tahap yang Ustaz bicara tadi. Anda lihat macam kawan-kawan yang balik daripada Timur Tengah yang mengikuti kononnya gerakan Ikhwan, ada beberapa ciri yang nak ikut secara seolah-olah ada peringkat-peringkat itu. Sebab itu dalam mereka memilih ahli, dalam mereka membentuk ahli, dia agak partikular dan dia tidak sangat berbicara terbuka. Mungkin setengah yang Ustaz maksud tadi pun ada juga beberapa jamaah-jamaah lain seolah-olah nak ikut begitu. Jadi pengalaman anda macam masuk di ITM Shah Alam pun, bila ITM Perlis datang pun dia ada sikit beberapa ciri nak mengikut. Kononnya dasar pada pendekatan yang Ikhwan nak bawa lah. Jadi sebalik pada soalan itu, sejauh manakah Ustaz melihat bahawa penelitian dari sirah bahawa ada marhalah-marhalah dalam kita membina kekuatan jamaah itu boleh diguna pakai atau perlu diambil kira dalam nak bina kekuatan sesuatu gerakan Islam. Wallahu a'lam. Ya. Ana tidak melihat sunnah dari sudut masa itu. Maksudnya mesti 3 tahun pertama buat macam ni, 3 tahun kedua buat seperti mana Nabi buat, 3 tahun ketiga. Anda tak melihat sunnahnya begitu. Anda melihat sunnahnya begini, iaitu
ketika berhadapan dengan situasi tertentu, apa pendekatan yang perlu kita ambil daripada begitu banyak pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalaulah kita ambil secara mudah, pendekatan Nabi itu ulama-ulama sirah membahagikan kepada 5. Kepada 5 ya. Iaitu 3 di Mekah, 2 di Madinah, dia punya peringkat. Jadi salah satu daripada peringkat di Mekah itu ialah peringkat dipulaukan. Jadi kalau kita ambil sunnahnya dari sudut kronologi keseluruhan, kalau tak ada orang pulau kita macam mana? Adakah kita hendak memulaukan orang pula? Sebabnya mesti melalui juga tempoh pemulauan. Tapi tak ada orang pulau kita, orang terima je kita, cumanya tak terima secara yang kita kehendaki. Contohnya kan. Jadi sebab itu perdana bukannya sunnah keseluruhan kronologi itu, tetapi sunnah adalah bagaimana pendekatan hendak kita ambil sekiranya kita menghadapi salah satu daripada 5 situasi tadi. Contohnya situasi pemulauan. Tiba-tiba kita start nak bercakap tu dah kena pulau dah. Jadi pendekatan yang kita ambil ialah bagaimana pendekatan ketika mana Nabi di pulau selama 3 tahun itu. Walaupun itu satu permulaan di dalam dakwah kita. Okey. Begitu juga di Malaysia contohnya, kita tidak menghadapi situasi perlu 3 tahun pertama berahsia-rahsia dahulu itu. Kerana di Malaysia ni kita bebas untuk menyampaikan dakwah. Jadi kita boleh terus kepada peringkat kedua. Jadi bagaimana pendekatan yang Nabi lakukan ketika berada di peringkat kedua? Maka itulah yang menjadi sunnahnya. Samalah juga apabila kita diberi peluang untuk mentadbir negara, maka kita hendaklah mentadbir negara tadi bagaimana Nabi membentuk Madinatul Munawwarah daripada peringkat awal sampailah kepada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sunnah pada ana lah, ya. Wallahu a'lam. Okey, kita 10 minit lagi ada. Kita ada dua pandangan, okey, insya-Allah. Sebab kita selepas ni sebulan lagi tak jumpa pula. Jadi dalam peluang tuan-tuan. Kawan lain, kita berada di, saya tertarik dengan Ustaz menyebut maklumat baru tentang Syekh Al-Mutawalli tadi Ustaz. Ya. Bagaimana ayat mula turunnya Mudassir, dari susunannya Muzammil. Kita tak perasan baca begitu saja. Alhamdulillah lah dapat maklumat. Jadi apa pun maknanya Mudassir perintah dakwah. Di dalam berdakwah itu ada cabarannya. Dia kena ada pengisian. Tu datanglah ayat Qumil laila illa qalila Muzammil. Tu 2M lah Mudassir Muzammil. Tapi tak cukup. Caranya kena bina keluarga terdekat. Jadi untuk itu turunlah ayat Ashiratakal Aqrabin. Saya fikir Ashiratakal Aqrabin ini keluarga terdekat ni termasuk keluarga kita lah. Jadi dia menjadi satu agenda continuity, penerusan dakwah. Jadi kalau kita tengok ya politician pun nampak macam tu. Datuk Seri Anwar pun dia ada Wan Azizah, sekurang-kurangnya begitu. Tapi kalau Wan Azizah terlari menjadi tamparan pula lah begitu. Ya maknanya Ashiratakal Aqrabin mungkin ini satu kelompangan lah malam ni kalau kita dapat bincang sama kita. Saya pun ada anak, Atri pun ada anak. Jadi anak kita ni betul lah tu, zaman kecil dulu kita bawa pergi, kita minta dia hantar kita pergi usrah, dia tunggu kita. Tapi bila dia habis belajar universiti, kita minta masuk ABIM, dia agak susah sikit. Dia faham. Kalau minta duitnya, sikit-sikit dia bagi. Tapi nak terlibat partisipasinya, full komitmen tu tak sama dengan kita. Ini mungkin inilah yang Ustaz menyebut. Kita risau juga dah 20 tahun lagi kita buat tanah luar, beli pula pengembangan Anjur Rahmat. Ada kelompangan di tengah-tengah tu.
Ya. Kita tidak doa yang begitulah. Kita harap maknanya wadah kita ni akan terus disambung oleh senior wadah, junior wadah dan selepas daripada Abi. Ya, insya-Allah. Kita harapnya begitu. Dalam minggu sudah, 2 hari sudah saya hadir sama mesyuarat maktab. Ada laporan yang menyebut bahawa ramai juga yang abi-abi dulu ini, senior-senior as-sabiqun al-awwalun ini di beberapa negeri, di kebanyakan negeri, mereka dah berduduk di daerah yang jauh, agak sukar untuk disantuni balik. Nak datang program hampir tak datang, hampir tak terjelma. Kita baca surah Al-Muddassir ini yang ditulis oleh Mubarak Furi itu terasa. Tak maknanya kita tak boleh relax, tak boleh rehat lah walaupun dah umur 60, 7 series. Maknanya Rasulullah turun ayat Muddassir sampailah ayat akmal al-yauma akmaltu lakum, Rasulullah tak stop. Tak berhenti dakwah. 23 tahun tu never stop, never ke mana-mana sahajalah, termasuk medan perang, termasuk negara. Jadi ini satu motivasi lah Muddassir ni dan Muzammil ni bila dijadikan bahan usrah jugalah untuk diulang balik. Sebab kita masuk Abi dulu pun diperkenalkan Muddassir buku merah tu. Saya kutub. Duduk sini. Sekarang buku merah tu tak ke mana dah. Jadi kalau boleh jadikan jugalah imbasan semula kepada wadah-wadah yang dah mula menurun, al-mutasaqifun, al-tariq dan seumpamanya. Jadi itu saja pandangan untuk mengambil ruang masa. Saya buka lagi lah satu pandangan sebelum kita minta Ustaz bagi penutup video siri ini. Tuan-tuan dan puan, persilakan. Satu lagi. Jadi kalau tak ada Ustaz, kita minta Ustaz bagi apa-apa nasihat ataupun apa-apalah persiapan mungkin dalam bulan Ramadan apa yang boleh dibuatlah untuk pengajian kita ni continuity berterusan insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Ana sentuh sikitlah berkenaan dengan gerakan dakwah ini. Ana ni dalam gerakan dakwah kita khasnya dalam ABIM dan juga wadah ini, Ana lebih suka menjadi pak turut menjadi jemaah, bukan menjadi makmum, bukan menjadi imam maksudnya. Sebab kita masuk dalam gerakan dakwah inilah untuk belajar. Jadi sebab itulah dalam hal-hal tertentu kadang-kadang kita juga menjadi tempat curahan perasaan daripada senior-senior dan sebagainya. Jadi banyaklah curahan perasaan itu. Jadi ana harap ya untuk kita mengambil manfaat daripada wa'anzir asyiratakal aqrabin, kemudiannya ya ayyuhal muddassir, kemudiannya ya ayyuhal muzammil. Kita kena sentiasa pugar semangat kita ni, pugar memugar di antara satu sama lain. Dan yang penting juga isu-isu lama, isu-isu yang menyentuh hubungan peribadi antara rakan jemaah ini, kalau boleh ya kita pejam mata lah, dua-dua pihak pejam mata lah ya. Kita melihat kepada kepentingan bersama dalam jemaah kita ni ya. Jadi kalaulah kita tak suka kepada individu tertentu, dia macam ni lah. Dalam adik-beradik kita, kalau ramai, kita pun ada yang tak suka adik-beradik ni. Yang memang akan ada yang tak selesa untuk dibuat berbincang dan sebagainya. Tapi kita tak akan kutuk adik-beradik kita tu. Walaupun kita tahu dari sudut untuk memegang rahsia ke apa ke, contohnya tak boleh nak percaya sangat ni. Dia ni jenis yang happy go lucky ni. Jadi semua benda dia anggap benda biasa je. Tapi kita tak kutuk adik-beradik kita. Sebab apa kita tak kutuk adik-beradik kita? Sebab ada pertalian darah, kasih sayang yang menebal, yang tinggi. Jadi hebatnya dakwah Rasulullah SAW itu ialah hubungan antara saudara-saudara ikhwanul muslimin itu dalam kalangan para sahabat itu yang sampai ke tahap rasa seperti adik-beradik. Kita tak sampai tahap tu. Jadi itu yang jadi menyebabkan apabila ada tak suka je, kadang-kadang minta maaf cakaplah, kami yang generasi adik ni, yalah adik pun dah 50 tahun ni kan, menjadi tempat curahan perasaan dan sebagainya. Jadi memberikan bad repo lah kepada abang-abang yang senior-senior ni. Ana cakap tu teranglah, ana masuk jemaah Habib, jemaah wadah ini, ana nak supaya semua tu sama je.
Tak ada ini orang A, ini orang B, orang C dan sebagainya. Jadi kalau itu yang berlaku, mungkin inilah juga yang menjadi keterjejasan dalam kaderisasi dan juga dalam pewarisan jemaah kita ini. Ya, itu dia. Jadi sebab itu seboleh-bolehnya janganlah berlaku isu-isu seperti itu lagi lah ya. Yang lepas tu lepaslah. Takkanlah kita nak mewariskan pergaduhan ataupun pergeseran kita ni kepada adik-adik generasi baru ya. Kita nak adik-adik generasi baru ni lebih hebat daripada kita. Bahkan Ustaz Siddiq pun selalu sebut bahawa generasi baru ni jauh dia boleh mengatasi generasi pengasas itu dengan begitu cepat, begitu canggih kerana maklumat di hujung jari. Ustaz Siddiq sebut kalau kita dulu nak balik rumah tu, balik gali kitab pun tak banyak. Yang dicetak nak dapat tu terpaksa ke Penang, terpaksa ke Kedah, terpaksa ke Singapura nak dapatkan kitab. Jadi kalau gitulah hebatnya generasi baru ini dengan kecanggihan teknologinya. Janganlah kita bantutkan generasi baru ini dengan kisah-kisah lama dan sebagainya itu. Pandanglah ke depan, pandanglah penuh kasih sayang. Ini nasihat umum lah, ya. Nasihat umum tidak maksud pada sesiapa lah, insyaAllah. Yang keduanya berkenaan dengan Ramadan ini, khusus untuk kita punya pengajian kitab Rahikul Maktum ini, anda harap supaya dapat dibaca lah ya, dibaca, dibuat nota dan sebagainya. Dan bila kita berkuliah kembali, mungkin selepas puasa 6 habis tu, minggu kedua Syawal tu boleh mulalah kot kan. Jadi kita mempunyai satu sesi perbincangan yang lebih segar, yang mana bukan sesi soal jawab saja, tapi sesi bertukar-tukar fikiran dan juga bertukar-tukar maklumat luar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sila Ustaz Mat. Ustaz Mat, sambung Ustaz Mat. Memang tak ada. Tak ada. Tak ada. Untuk. Boleh untuk. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Abdul. Ke Ustaz Mat dah keluar? Tak ada, tak nampak. Tak ada ni, tak ada. Assalamualaikum. Memenuhi keperluan semasa ini, maka selaku pihak penganjur, saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada Ustaz Zamri sekali lagi, dan juga kepada semua yang menyertai program kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita ini, dan selamat menjalani ibadat di bulan Ramadan. Kita bacalah buku ni, pesan Ustaz Zamri, supaya nanti selepas Ramadan, bila kita mula sesi baru, kita ada perbincangan yang lebih berkualiti daripada setakat bertanya soalan. Walaupun bertanya soalan tu bagus dah Ustaz Zamri ya. Ya, betul. Okay. Jadi sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.